مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Jalil atas semua nikmat yang Allah anugerahkan bagi diri kita hari ini, diberikan kita kesihatan, dapat lagi kita hidup, dapat kita bangun pada pagi ini untuk beribadah pada Allah, bahkan berada dalam majlis ilmu. Dan Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, kita dapat sama-sama berkumpul dalam Rawdatul min Riyadil Jannah, taman dari taman syurga di dunia, walaupun secara maya, secara online. Semoga Allah berkati majlis ilmu ini sehingga kita mendapat hasanah, mendapat kebaikan, mendapat rahmatnya, mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala dan mendapat ilmu yang barakah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari dalam sesi seperti ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan, semoga dengan itu kita beroleh kejayaan, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar semua, sihat ya? Yang saya muliakan kepada semua asatizah, khususnya kepada Haji Zainun dan juga semua yang menyelaraskan program-program di Sahabat Pecinta Al-Quran ni, alhamdulillah, dan para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Taala. Jadi alhamdulillah, sebenarnya saya baru balik daripada Mekah Al-Mukarramah. Saya doakan semoga semua jemaah sekalian juga diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dijemput dapat sampai ke Baitullahil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat berhaji, berumrah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini kita akan bicarakan satu tajuk yang sebenarnya cukup penting. Dan subhanallah, dalam Quran Allah Ta'ala menjelaskan tentang jawapan tentang apakah matlamat kehidupan kita di dunia ini dengan satu ayat Quran. Jadi ayat Quran itulah kita nak bicarakan, kerana ayat itu menjelaskan bagaimana akhiratlah tujuan kehidupan kita, manakala dunia ini adalah jalan untuk menuju kepada kejayaan akhirat tersebut. Jadi para jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Ta'ala, maaf saya sebenarnya ni ada bunyi ambulan kat sini. Okey. Baik. Jadi saya nak kongsikan ayat Al-Quran, iaitulah dari surah Al-Qasas pada ayat yang ke-77. Surah Al-Qasas pada ayat yang ke-77. Baik. Dalam surah ini, dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ila akhir ayat. Baik, kita bicarakan dahulu pada permulaan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tuntutlah kesenangan. Carilah kesenangan. Fima atakallah, yang Allah Taala anugerahkan kepada kamu, iaitulah pada hari akhirat, pada yaumul mahsyar, pada hari akhirat nanti, darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan keperluan kamu di dunia ataupun kejayaan kamu di dunia. Dan Allah berfirman, dan lakukanlah kebaikan dan buatlah kebaikan sebagaimana Allah Ta'ala memperlakukan kebaikan, ataupun sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala bersambung, Allah menyambung dari ayat Quran itu, la tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai kepada orang-orang yang melakukan. Muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala, adalah ayat yang menceritakan tentang
apakah matlamat dan tujuan kehidupan kita. Jadi dalam Islam, Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan wahyu menceritakan tentang apakah tujuan atau matlamat yang kita nak cari daripada hidup. Kerana seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dunia ini dia menghijau. Maksudnya dia sangat melekakan. Dia melekakan, ya, sehingga menyebabkan ada orang yang bila dia dah duduk kat dunia, dia dah lupa dah apa matlamat dia. Maksudnya apa? Sebab apa? Kelekaan dengan nikmat, ya, dengan apa ni, perkara-perkara yang ada di dunia ini sehingga menyebabkan dia lupa tujuannya. Maka Allah menurunkan wahyu, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada kita sentiasa tujuan kehidupan kita. Bahawa tujuan kehidupan kita ini adalah untuk bukan hanya berjaya di dunia, tapi Allah Ta'ala suruh kita berpandangan jauh. Lebih lagi daripada dunia. Iaitulah berjaya di hari akhirat. Ya. Kenapa? Sebab dunia ini adalah sementara. Ya, mencari kejayaan dunia adalah sesuatu yang tidak ditolak oleh Islam. Bahkan disuruh. Lepas tu Allah beritahu, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam kamu mencari kesenangan di hari akhirat, jangan kamu lupakan keperluan kamu di dunia. Sebab tu kita sebut akhirat itu adalah tujuan kita. Kita menuju kepada akhirat. Dan untuk mendapat kejayaan akhirat itu, kita mesti menjadi orang-orang yang melalui dunia ini dan mendapatkan kebaikan di dunia ini supaya kita dapat gunakan apa yang ada di dunia untuk mendapat kejayaan di hari akhirat. Jadi macam tu. Sebab itu subhanallah, Nabi SAW mendidik para sahabat baginda untuk sentiasa berpandangan jauh. Jadi kita juga orang Islam, kita disuruh berpandangan jauh. Kalau kita pergi program motivasi, selalu punya motivator akan cakap, kita semua nak berjaya mesti berpandangan jauh. Pandangan jauh tu maksudnya lihat 10 tahun akan datang, lihat 15 tahun akan datang, lihat 20 tahun akan datang. Berapa banyak harta kamu, berapa banyak simpanan kamu, berapa tinggi pangkat kamu, contoh. Tapi adakah salah macam tu? Itu tak salah. Cumanya Islam dalam agama, Al-Quran suruh kita pandang lebih jauh daripada itu. Bukan hanya sekadar dunia, bukan hanya 10 tahun, 15 tahun akan datang. Itu pun kalau kita ada umur, kan. Tetapi yang lebih jauh yang kita kena pandang dalam hidup dunia kita adalah akhirat kita. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia, semua perkara yang kita buat di dunia, semuanya mestilah ke arah kesenangan akhirat, ke arah kebaikan di hari akhirat, ke arah keselamatan di hari akhirat, ke arah nikmat dan kejayaan di hari akhirat. Maka kalau kita meletakkan akhirat itu matlamat kita, kita akan tenang dalam hidup di dunia. Sebab apa? Sebab kita tahu kehidupan dunia ni kita sementara dan akhirat nanti kita kekal selama-lamanya. Sebagai contohlah, satu orang dia nak buat kebaikan. Dia nak buat satu kebaikan pada satu orang yang lain. Lalu apabila dia buat satu kebaikan pada orang tu tak terima kasih pun dekat dia. Tak ucap terima kasih, tak menghargai pun kebaikan yang dia buat, tak puji-puji pun kebaikan yang dia dah buat pada orang ni, Tetapi orang yang buat kebaikan ni, dia kata tak apa. Sebab apa? Matlamat dia buat baik tu bukan untuk orang tu, tapi untuk akhirat. Untuk Allah kerana Allah Ta'ala. Kerana dia pasti, dia yakin bahawa setiap kebaikan yang dia buat, Allah pasti akan balas dengan hasanah di hari akhirat. Macam itulah juga dalam dunia dia dizalimi. Orang buat macam-macam dekat dia, kan. Tapi dia sabar dia. Dia sabar sebab dia tahu kalau orang yang buat zalim di dunia, walaupun orang tu terlepas kat dunia, tapi akhirat dia takkan terlepas. Jadi kita akan hidup dengan tenang bila kita bermatlamatkan atau berpaksikan kepada akhirat. Maka sebab itulah Nabi SAW dia didik para sahabat. Didik para sahabat untuk berusaha mencari kekuatan di dunia ini dengan ekonomi, dengan harta. Islam tak larang kita memiliki harta yang banyak. Islam tidak larang kita memiliki kenderaan yang baik. Islam tidak larang kita memiliki rumah yang baik. Tetapi yang dilarangnya adalah dengan rumah, dengan harta, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita lupa kepada pemberi nikmat itu. Itu masalah dia. Jadi sebab itulah
Apabila kita hidup di dunia ni, kita cari dunia, kita cari kejayaan dunia untuk kita mendapat iaitulah kejayaan akhirat. Sebab tu Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyatakan dalam tafsirnya tentang ayat Quran yang kita baca tadi, surah Al-Qasas ayat 77, iaitu bagaimana kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Taala suruh kita carilah atau dapatkanlah nikmat harta dunia. Tidak ada masalah. Tetapi bila dah dapat dia, gunakanlah ia untuk mentaati Allah Subhanahu taala. Yang jadi masalahnya bila orang kejar dunia tetapi tinggal perintah-perintah Allah. Kan? Dia bekerja, mencari rezeki, bagus dah, kan? Tapi dia disebabkan dia cari rezeki tu sibuk je dengan dunia sampai dia tak sempat nak semayang. Semayang pun dia tinggal-tinggal. Ataupun dia sibuk mencari rezeki, sibuk dengan dunia sehingga tak sempat dia nak mencari ilmu. Sibuk dengan dunia sampai tak sempat dia nak beramal soleh. Sibuk dengan dunia sampai tak sempat nak baca Quran. Sibuk dengan dunia sampai tak sempat nak datang masjid, rumah Allah Ta'ala, beribadah. Sibuk dengan dunia sampai tak sempat nak buat amal-amal kebajikan dan kebaikan. Nampak? Jadi, dia akan rugi sebab dunia sementara. Jadi, yang disuruh dalam agama, carilah dunia. Kalau kamu jadi orang yang belajarlah sehingga kamu mahir dalam pelajaran kamu. Ya, kalau kamu jadi seorang yang bekerja, lakukanlah kerja sehingga kamu pakar di dalam pekerjaan kamu. Ya, seperti Nabi sebut, kalau seorang tu apabila dia beramal, dia buat kebaikan, dia buat sesuatu pekerjaan, falyutqinahu, maka hendaklah dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Artinya sampai dia mahir dalam pekerjaan dia. Sekiranya dia berharta, maka dapatkanlah harta sehingga dia memiliki kemampuan untuk berzakat, dan dapatkanlah harta sehingga dia memiliki kemampuan untuk berhaji. Sebab itu dalam Islam, memiliki harta, kemampuan ekonomi itu satu yang penting. Kerana dalam rukun Islam ada 5 rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, menunaikan salat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Dan kelima, melaksanakan ibadah haji. Tapi dalam 5 rukun Islam ni ada 2 rukun yang memerlukan kekuatan harta ataupun memerlukan kemampuan harta. Kalau seorang tu tak ada harta, dia tak boleh berzakat. Dia kena ada harta yang cukup haul dan nisab kalau simpanannya. Dan begitulah juga kemampuannya untuk berzakat. Macam itulah juga haji, man istata'a ilaihi sabilah, adalah untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan itu, dan harta yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya yang ditinggalkan sebelum dia keluar berhaji. Berarti dia mestilah ada kemampuan harta untuk beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah beritahu disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu mengejar akhirat pula sehingga kamu melupakan dunia. Mestilah seimbang kedua-duanya. Jadilah orang yang mendapatkan dunia untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk mendapat kesenangan akhirat. Jadi inilah antara salah satu kisah baginda Nabi SAW mendidik para sahabat Nabi. Antaranya sahabat Nabi ni, mereka adalah orang-orang yang berlumba-lumba untuk mendapat habuan akhirat. Dan masa yang sama mereka mencari kemampuan harta di dunia, tetapi tujuannya untuk mendapat kesenangan akhirat. Itu yang luar biasa. Sampai kita lihat sahabat Nabi, mereka sebenarnya memiliki harta yang banyak. Kalau kita lihat minal asyara mubasyirin bil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama-nama mereka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Lalu antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan lain-lainnya. Ada 10 sahabat dijamin syurga oleh Allah. Daripada 10 sahabat ni, 7 daripadanya ada harta yang banyak. Antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi harta mereka banyak sehingga kita lihat subhanallah, walaupun harta sahabat ni banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab direkodkan dalam kitab di Madinah, seorang ulama mengira berapakah harta Sayyidina Umar Al-Khattab. Rupa-rupanya Sayyidina Umar sebulan income dia kalau convert duit Malaysia melebihi 55 juta ringgit. Maknanya banyak pendapatan Sayyidina Umar.
Tapi kita tak pernah dengar Sayyidina Umar berbangga-bangga dengan harta dia. Sahabat-sahabat berlumba-lumba dalam memperbanyakkan harta-harta mereka untuk kesenangan diri sendiri. Tak ada pun. Yang ada kita dengar sahabat-sahabat Nabi ni memiliki harta yang banyak dengan tujuan bantu agama Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita tengok dalam hal ini bahawa sahabat-sahabat Nabi mereka ada harta, mereka ada kemampuan dunia, tujuannya adalah untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya. Lepas tu kita tengok antara kisah yang menarik Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, kisah seorang sahabat yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat Nabi dan juga merupakan salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin. Jadi yang diceritakan bahawa Sayyidina Uthman ni satu hari berlaku kemarau di Madinah. Baru ni saya pun berada di Madinah. Madinah suhunya lebih kurang 45, 46 darjah Celsius. Memang panas kat Madinah sekarang ni. Sekarang musim panas tapi orang Madinah suka. Sebab musim panas ni lah kurma mereka banyak sangat. Jadi lebat. Jadi kita akan nampak tepi-tepi jalan semua kurma pun banyak sangat buah-buah kurma. Jadi masa ketika tu kemarau. Maka ketika kemarau tu berlaku, semua telaga-telaga di Madinah ni kekeringan. Keringnya sehingga tidak ada langsung telaga yang ada air, melainkan satu saja telaga. Nama telaga tu Bi'r Roma ataupun Telaga Roma. Jadi Telaga Roma ni dimiliki oleh seorang Yahudi. Oleh sebab penduduk Madinah tak ada air, jadi orang Yahudi ni dia jual air yang dia ada dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jadi mahalnya tu sehinggakan disebutkan bahawa air yang dijual tu terlalu mahal sampai orang yang tak mampu memang tak boleh nak beli air. Dan orang yang boleh beli maka kehabisan banyak harta untuk mendapatkan air. Jadi susah Dia jual pula harga Yahudi. Sebab dia orang Yahudi kan. Dia jual harga yang cukup mahal. Jadi apabila jadi semikian, Nabi SAW pun bersabda, siapa di kalangan sahabat yang boleh mendapatkan telaga ini ataupun membeli telaga ini lalu diberikan pada jalan Allah Ta'ala, maka wajib syurga bagi dia. So semua sahabat berbincang-bincang kan. Tapi Sayyidina Uthman tak payah bincang. Terus dia jumpa orang Yahudi tadi. Kemudian dia tanya, wahai pemilik telaga, kenapa? Kerana dia ada harta, kerana dia ada kemampuan. Lalu berkatalah Sayyidina Uthman, wahai pemilik telaga, berapa kamu nak jual telaga kamu? Orang Yahudi tadi tu bergelak je. Dia kata kenapa aku nak jual pula telaga ni sedangkan aku dalam keadaan untung sekarang ni. Lalu Sayyidina Uthman pun dia bagi tawaran. Dia kata, wahai pemilik telaga, kalau kamu tak boleh jual semua pun, kamu jual separuh telaga ni pun tak apa. Separuh telaga. Orang Yahudi tu pun dia kata, macam mana aku nak jual separuh telaga? Iaitulah kamu jual separuh pada aku, satu hari kamu punya, satu hari aku punya. Satu hari kamu punya, satu hari aku punya. Macam tu, separuh-separuh. Dan kamu boleh letakkan harga berapa saja yang kamu nak. Jadi orang Yahudi tu pun cakap, aku jual separuh telaga ni dengan 40,000 dinar. Mahal harganya kan. Satu dinar sekarang, berapa? RM1,300 kan. Jadi ni, berapa? 40,000 dinar. Mahal harga tu. Jadi Sayyidina Uthman terus kata, baik, aku beli telaga ni, separuh telaga ni. Maka Sayyidina Uthman pun bagi dia duit. Ya Allah. Dan akhirnya menjadi milik Sayyidina Uthman telaga itu, separuh telaga itu saja. Maka orang Yahudi tadi pun seronok dapat duit. Dan dia pun masih boleh jual air dia kata. Maka esok tu giliran orang Yahudi tu, dia masih jual-jual lagi air dia. Tapi bila lusa, giliran Sayyidina Uthman memberikan pengumuman kepada orang Madinah. Wahai penduduk Madinah, pada hari ini telaga Roma ini milik aku. Maka siapa yang nak air, ambillah sebanyak mana dia nak ambil. Jadi semua orang pun datang ambil air semua dan mereka pun balik ke rumah mereka. Jadi bayangkan, hari ni orang dah ambil air, esok adakah orang Yahudi pun tunggu, kan giliran dia.
Orang tu pun tunggu, siapa dia nak beli air aku ini? Tak ada orang pun datang beli, kan? Agak-agak kan, benda ni macam mana? Esok pula, milik Sayyidina Osman kata ambil lah air. Maka lusa, tak ada orang lagi datang nak beli. Akhirnya orang Yahudi ni dia kata habis lah. Tak ada orang dah datang nak beli. Kan? Dan dia akhirnya jumpa Sayyidina Osman. Dia kata, wahai Osman, kamu ni sebenarnya meniaga apa ni? Perniagaan apa yang kau sedang buat ni? Kau beli dengan harga mahal, lalu tidak satu pun yang kau jualkan. Semuanya kau berikan kepada orang lain. Lalu Sayyidina Osman pun menyatakan, sebenarnya aku sedang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya Sayyidina Osman dia kata apa? Sebenarnya aku berniaga dengan Allah. Dia berniaga juga, tapi perniagaannya dengan Allah Ta'ala. Iaitu maksudnya dengan harta dunia yang dia ada, dia gunakan untuk dia mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala, keredaan di sisi Allah Ta'ala, dan dengan itu dia menginfakkan apa yang dia ada untuk mendapat rahmat, redha Allah Ta'ala. Ya Allah, hebat Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah apabila keadaan demikian, orang Yahudi tu pun cakap, kalau macam tu aku jual semua telaga ni kepada kamu. Semua telaga ni aku jual kepada kamu, aku tak nak dah. Jadi akhirnya Sayyidina Osman pun beli semua. Dan Sayyidina Osman jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku wakafkan seluruh telaga ni pada jalan Allah. Ya Allah. Itu hebat. Itulah keperluan kita memiliki harta. Untuk kita dapat hidup dan dapat beramal soleh. Dapat cari ladang-ladang pahala kita dekat dunia ni. Dan sebab itulah sedekah ini antara amalan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Infak juga amalan yang besar. Kalau kita sebut sedekah, kita boleh sedekah dengan macam-macam. Senyum pun sedekah. Kita tolong orang daripada susah, nama sedekah. Kalau kita infak, maksudnya kita sedekah juga, tapi dengan harta, dengan material, dengan duit, dengan sesuatu lah, yang harta. Jadi dengan itu dipanggil infak. Maka dia sama sebenarnya, tapi istilahnya berbeza. Jadi Sayyidina Osman akhirnya cakap pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku wakafkan telaga ni seluruhnya pada agama Allah. Lalu akhirnya apa yang berlaku? Nabi pun mendoakan keberkatan daripada wakaf itu, dan akhirnya hasil daripada wakaf tu, telaga tu sampai hari ini masih ada air. Telaga tu sampai ini masih ada air, dan disebabkan ada air, makanya tumbuhlah pokok-pokok kurma di sekeliling telaga tu, dan menyebabkan banyaknya buah-buah kurma. Bila dah banyak buah kurma, maka diagih-agihkan. Tengok banyak lagi. Lalu mereka jual buah kurma itu. Maka khalifah-khalifah zaman ke zaman, mereka yang mengelola, ataupun mereka lah yang mengaturkan telaga itu dengan kurma-kurma sekeliling tu. Akhirnya bila dia banyak, dia jual, balik-balik harta tu, jadi duit tu disimpan. Duit tu disimpan sebagai harta Baitul Mal. Jadi apabila harta Baitul Mal ni dah makin banyak, akhirnya diinfak-infakkan. Akhirnya makin banyak, maka mereka beli lagi tanah sekeliling tu. Maka tumbuh lagi, ditanam lagi pokok kurma, makin banyak kurma. Bila dah banyak sangat, maka ekspor ke luar negara. Dan akhirnya apabila telah diekspor telaga, diekspor kurma itu ke luar negara, dan banyak hasil-hasilnya, akhirnya kerajaan Arab Saudi dia buka satu akaun number. Akaun tu nama Sayyidina Osman bin Affan. Dan semua duit itu masuk dalam akaun itu, akhirnya banyak. Mereka beli pula hotel depan Masjid Nabawi. Hari ni masih ada. Hotel tu namanya Hotel Waqaf Sayyidina Osman. Pondok Waqaf Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Punya ada lagi akaun number dia, yang dalam akaun tu ada harta ataupun duit wakaf yang akan digunakan untuk umat. Subhanallah. Jadi pahala, bayangkanlah berapa banyak pahala Sayyidina Osman daripada dulu 1400 tahun dahulu sampai sekarang. Itulah besarnya nilai wakaf. Sebab tu hidup kita ni, kita nak macam tu. Biarlah kita ada harta yang dapat menjadikan sesuatu yang berterusan. Sebab tu Nabi SAW beritahu, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kita ni bila meninggal dunia, tak ada apa dah yang kita bawa. Bolehkah kita nak solat dalam kubur? Tak boleh dah. Nak baca Quran? Tak ada dah. Nak jadi orang yang orang kata dalam kubur baru nak beramal soleh, dah tak ada dah. Tempoh tu dah habis. Masa hidup ni lah nak beramal. Tapi bila kita dah meninggal dunia, kita ada sumber untuk dapat pahala. Yang masa ada corong yang bawa pahala pada kita, ada akaun kita.
Yang Nabi kata 3 benda yang kalau kamu buat masa hidup dunia, masa kamu dah meninggal, tetap pahala tu akan berterusan. Dipanggil passive income lah kan. Maksudnya benda yang tak sangka masuk je income tu. Income dia bukan duit tapi pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang itulah kata Nabi pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang kamu buat kat dunia. Kita sedekahkan sebahagian harta kita. Kita infakkan sebahagian yang kita miliki, buat masjid ke, buat tahfiz ke, harta kita ke sebahagian jadi sebahagian di tempat ibadah, sebahagian tempat beramal. Sedekah yang kita buat masa hidup di dunia, masa kita meninggal, benda tu masih digunakan lagi, masih dimanfaatkan lagi. Maka kita mendapat pahala yang berterusan. Masih dapat pahala lagi walaupun kita dah meninggal dunia. Dan disebutkan bahawa yang keduanya berilmu yang tafi'u bih, dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita sampaikan ilmu, bukan mesti ustaz dia sampai ilmu. Yang ada kat sini ada 110 orang, masuk saya 110 orang. Jadi pada pagi ni, apa ilmu kita ada kita sampaikan. Boleh guna media sosial, boleh guna WhatsApp kan. Daripada kita mesej tak, daripada satu orang tu mesej tak apa-apa je kan, ataupun forward ataupun membawang je kan. Lebih baik dia forward ilmu. Dengan ilmu yang dia forward, dengan ilmu yang dia buat, yang dia sampaikan, jadi pahala untuk dia. Sehingga orang amal ilmu tu, maka dia walaupun dah meninggal dia dapat pahala. Terus pahala dia mendapat selagi mana orang tu amalkan ilmu yang dia sampaikan. Dan yang seterusnya yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua ibu ayah dia. Maka itulah antara benda yang mengalir terus selepas kematian kita. Jadi balik pada cerita tadi, maka sebab itulah sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba untuk mengejar akhirat. Bukan mereka tidak mahu dunia, mereka juga kaya dengan harta dunia, tapi harta dunia tidak menyebabkan mereka lupa kepada Allah. Kalau kita tengok cerita yang ada sebelum ayat ni ayat 77 surah Qasas, Al-Qasas, ayat 76, dan ayat selepasnya, ayat 78, adalah cerita tentang seorang lelaki bernama Qarun. Qarun ni, apa masalah dia? Dia sebelum ni ahli abid, seorang yang kuat ibadah kepada Allah. Lalu apabila Allah anugerahkan kepada dia harta yang banyak, kerana doa Nabi Musa AS, Nabi Musa doa, ya Allah kurniakanlah kepada Qarun ni harta, kerana dia miskin sangat. Jadi Allah berkati sehingga banyaknya harta dia. Sehingga banyaknya harta dia sampai nak buka gudang yang simpan harta dia, kena ada 4 orang lelaki yang satu-satu ni pikul kunci untuk buka pintu. Betapa banyaknya harta dia. Tapi bila diminta untuk berinfak, untuk sedekah, bagian kata untuk berzakat di zaman tu, tetapi dia tak nak. Dia kata ni semua harta milik aku, maka buat apa aku nak bagi pada orang lain? Akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan harta, masuk ke dalam tanah dan tidak akan timbul lagi sampai ke hari kiamat. Jadi itu harta Qarun. Tapi menarik ni kat Malaysia ni, bila ada family day, ada pula cari harta karun, nak cari balik harta karun tu. Allah dah tenggelamkan dah dia, kan. Dan dalam keadaan semikian, sebagai pelajaran kepada kita bahawa janganlah dunia ni masuk ke dalam jiwa kita sehingga kita lupa kepada Allah. Dapat harta sehingga menyebabkan jauh dia daripada Allah Ta'ala. Dulu masa dia susah, dia dapat pergi solat di masjid, dapat pergi majlis ilmu. Tiba-tiba Allah bagi rezeki, dapat kereta dah dia, tak pergi langsung masjid dah, tak pergi dah majlis ilmu. Ini satu kerugian. Ini satu perkara yang menyebabkan ruginya kehidupan dia, kerana dia terpedaya dengan urusan dunia dia, sehingga nikmat dunia dia menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kita nak dunia ni, biarlah ya Allah, kita doa, ya Allah biarlah hartaku, nikmat yang kau bagi, yang kau berikan pada diriku dalam dunia ni, menjadi aku semakin dekat kepada kamu, bukan jadi semakin jauh. Kerana ada orang bila dia dapat harta, dia makin jauh pada Allah, makin lupa kepada Allah, sehingga menyebabkan dulu dia seorang yang dekat dengan Allah, tapi kerana harta dia jadi jauh pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu dalam hal ini, kita sebagai orang yang berilmu, bila Allah bagi nikmat, kita jadi orang yang ingat pada Allah. Kalau Allah bagi nikmat, kita ingat pada Allah, maka gunakanlah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari harta kita, sebagian dari rezeki Allah beri pada kita, untuk kita infakkan di jalan Allah Ta'ala. Kerana apa yang kita infakkan itulah yang akan kekal menjadi milik kita.
yang kita tinggalkan tak mesti jadi milik kita. Seorang sahabat saya cerita macam mana ada seorang ni, seorang lelaki ni meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, maka difaraidkan harta-harta dia, kan? Sehingga kan orang yang menguruskan harta faraid ini, sehingga adalah 2 orang lelaki ni dapat banyaklah harta, mungkin daripada anak dia atau begitulah. Jadi 2 orang ni, anak dia beritahu pada ni, nakkah kamu infakkan sebahagian harta yang kamu dah dapat ni, dulu milik ayah kamu, nakkah kamu infakkan sebahagian harta tu? Lalu anak ni yang seorang ni kata, aku tak nak infakkan harta tu, aku nak guna. Maka gunalah, kan. Jadi sebab tu dah jadi milik dia. Dan kemudian anak kedua pun ditanya, nakkah kamu infakkan harta kamu? Dia kata, dulu masa supaya arwah ayah kamu dapat pahala dan sebagainya. Lalu orang anak ni pun cakap, buat apa aku nak infakkan? Dulu kenapa masa dia hidup dia tak nak infakkan? Nampak? Subhanallah. Jadi nak beritahu kadang-kadang harta tu apabila kita tinggalkan bukan milik kita lagi. Ya, tetapi kalau kita meninggalkan, kalau anak yang soleh mudah-mudahan, maka infakkan harta tu dan kita dapat hasanah di sisi Allah. Antara cara macam kita nak berikan kebaikan kepada orang yang telah meninggal dunia ialah kita sedekah di atas nama dia. Boleh. Seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau ibu aku masih ada, mesti dia nak bersedekah. Boleh tak aku sedekah untuk dia? Nabi kata, na'am, boleh. Maka itu dapat pahala. Tapi sayang sekali kalau harta yang ditinggalkan, tapi langsung selepas itu yang memilikinya tidak langsung ingat pada pemberinya, pada orang yang dulunya bagi harta itu. Jadi sebab itulah hidup ni lah, masa hidup ni terjamin harta kita. Kalau kita infakkan, itu milik kita. Itulah yang akan kita bawa di hari akhirat. Tapi janganlah sampai habis semua, kan. Masa Nabi SAW juga suruh beritahu, tinggalkanlah ahli keluarga kamu dalam keadaan berharta sehingga mereka tidak meminta-minta. Itu lebih baik, berbanding kamu tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Maksudnya jangan sampai tak ada langsung, kan. Tapi Allah beritahu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, artinya sebahagian daripada rezeki aku rezekikan kepada kamu, infakkanlah. Itu tanda kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi muslimin muslimat dirahmati muliakan oleh Ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sambungan ayat tadi, Allah Ta'ala beritahu, dan janganlah kamu lupa kehidupan kamu kat dunia, keperluan kamu. Iaitulah sebagian dari para sahabat Nabi, awal-awal mereka ada kekeliruan. Sebagai contoh, seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu seorang sahabat yang hebat. Dia bukan saja memiliki harta, dia kaya, tetapi dia juga seorang sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Dia juga penulis wahyu zaman Nabi SAW. Sebab dia ada harta, dia boleh belajar. Maka sebab itu apabila dia masuk Islam, dia ada perniagaan dekat Syam, dekat Yaman, dekat Habasyah. Ini sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Bila dia masuk Islam, dia nak akhirat je. Jadi dunia dia tinggalkan. Semua perniagaannya dia lepaskan. Lalu baju-bajunya dia bagi orang, yang tinggal selai 2 untuk dia. Kemudian isteri dia pun pakai pakaian lusuh. Sehingga ada sahabat Nabi bertemu dengan dia dan keluarga, kan. Jadi akhirnya sahabat Nabi tanya pada isteri dia, apa dah jadi pada Abu Darda? Lalu isteri dia kata, Abu Darda dah tidak mahu dunia lagi. Dia tak nak dunia, dia nak akhirat dia. Lalu akhirnya sahabat ni menasihati dia dan bawa dia jumpa Nabi SAW. Bila datang jumpa Nabi SAW, Nabi kata, bukan begini yang diajar dalam agama, kan. Islam tak ajar kita tinggalkan dunia. Islam ajar kita dapatkan dunia untuk mentaati Allah SWT. Jadi sebab tu kata Nabi SAW, diri kamu ada tanggungjawab ke atas diri kamu. Iaitu apabila kamu solat malam, kamu kena tidur. Dan kerana Abu Darda dia solat malam, dia tak tidur-tidur. Dia puasa, dia tak buka-buka puasa. Sampai lewat dah baru dia buka puasa. Dia pergi ibadah di masjid, dia tak balik-balik ke rumah. Jadi sebab itulah Nabi pesan, bukan begitu. Kalau kamu puasa, kamu kena buka puasa. Buka puasa di awal waktu kan sunnah. Pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan begitulah juga kalau kamu buat ibadah di masjid, kamu kena pulang menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga kamu. Mereka itu ada pertanggungjawaban ke atas kamu. Membahagiakan keluarga juga satu ibadah di sisi Allah Ta'ala.
Jadi batulah baru apa dia dah faham dan dia kembali tukar kembali gaya hidup dia. Jadi sebab itulah Islam suruh kita memiliki harta, ya, memiliki kenderaan yang baik, rumah yang wasi', rumah yang luas, sesuatu yang dibolehkan, ya. Tidaklah menjadi larangan memakai pakaian yang baik. Sehingga sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau kami pakai pakaian yang baik, adakah pakaian yang bagus, berkualiti dan sebagainya, adakah tandanya kami takabur? Lalu Nabi SAW menyatakan tidak, ya. Pakai pakaian yang baik, artinya memiliki harta yang baik, tak ada masalah. Cuma masalahnya dengan kamu memiliki dan memakai sesuatu yang baik itu, kalau satu orang dia pakai yang baik, dia pakai yang bagus, kenderaan yang besar, yang bagus, lalu dia jadi apa? Dia jadi sombong. Iaitu dia jadi bataral haq wa ghamtan nas. Dia ada dua sifat yang dia buat. Iaitu pertama, kalau datang kebenaran pada dia, nasihat yang baik pada dia, dia tolak kebenaran itu. Wa ghamtan nas, dan dia merendah-rendahkan manusia yang lain. Itulah yang menjadi masalah. Tapi kalau dia dengan harta yang dimiliki, pakaian yang baik dia pakai, kenderaan yang baik dia pakai, tapi tak menyebabkan dia lupa kepada Allah, tak menyebabkan dia sombong, tak menyebabkan dia menolak manusia yang lain atau merendahkan manusia yang lain, tak menyebabkan dia menolak kebenaran, maka dia tetap dibolehkan. Jadi sebab tu tak menjadi masalah. Cumanya dunia itu mestilah di tangan saja, jangan sampai ke hati. Lalu dunia ni menjadi alat untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ketaatan kepada Dia. Baik, jadi sebab tu kita dituntut untuk berjaya di dunia, untuk kita berjaya di hari akhirat. Untuk kita dituntut kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia, untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam urusan dunia, umat Islam disuruh menguasai ilmu. Kalau macam pelajar-pelajar pelajar sekarang, sayang sekali mereka ni dah jadi tak nak belajar dah, kan. Baru-baru ni viral, budak-budak pelajar tingkatan, dan mereka kata buat apa nak ambil SPM ni, buat apa nak belajar tinggi, boleh je kerja buat apa, kerja Grab ke apa ke, tak payah nak ada sertifikat tinggi-tinggi pun tak apa, dapat gaji besar, dia kata. Sebenarnya tu satu pandangan yang salah. Apa pun kita nak cari rezeki tu, insya-Allah tak ada masalah. Cumanya jangan jadi orang yang meninggalkan ilmu. Kerana ilmu tu khazanah umat Islam. Ya, maka Islam menuntut kita belajar ilmu, menguasai bidang-bidang ilmu yang banyak. Antaranya bidang bahasa. Ada orang kata, buat apalah belajar bahasa ni? Bukan dapat pahala pun. Tak dapat pahala. Kerana Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Nabi suruh untuk pergi belajar bahasa. Kerana dengan bahasa tu menjadi kekuatan kepada Islam. Ya, untuk kita belajar bahasa itu, kita dapat menyampaikan kebaikan, kita dapat dekat dengan satu kaum sehingga dapat mereka kenal Islam. Jadi Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Suryani, sahabat Nabi. Dan Nabi SAW, walaupun Nabi tak boleh tulis, tak boleh baca, Nabi suruh sahabat belajar menulis, belajar membaca. Sehingga Nabi beritahu kepada semua tawanan-tawanan perang, orang-orang musyrikin ketika perang Badar Al-Kubra. Wahai orang musyrik, siapa yang di kalangan kamu boleh belajar membaca, mengajar orang, mengajar 10 orang Islam membaca dan menulis, kamu akan dibebaskan tanpa sebarang ikatan. Jadi orang-orang musyrikin ajar orang Islam membaca dan menulis. Bila selesai 10 orang pandai baca, pandai tulis, mereka pun dilepaskan. Dan ada di kalangan mereka yang dilepaskan kemudian patah balik. Antaranya Walid bin Walid, iaitu abang kepada Khalid Al-Walid. Dialah yang akhirnya jadi tawanan perang, mula-mula jadi tawanan perang, akhirnya dia masuk Islam. Dan lepas dia masuk Islam, dia tulis surat pada Khalid Al-Walid, dan Khalid Al-Walid akhirnya masuk Islam. Nampak tak? Tu kehebatannya akhlak Rasulullah dan kehebatannya Islam untuk kita ni, dianjurkan untuk kita jadi orang berilmu. Sebab tu belajar sains, belajar matematik adalah penting. Generasi muda Islam kena kuasai sains, kena kuasai matematik. Kerana kalau kita lihat dalam Islam sendiri pun, dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala cerita tentang matematik. Seorang yang telah meninggal dunia, adanya faraid harta. Macam mana nak faraid, nak mengagihkan harta itu? Kena mahir matematik, pecahan. Dan kalau nak ibadah, kena mahir bidang ilmu matematik dan ilmu falak, ilmu astronomi moden.
Kalau tak, macam mana kita nak tahu, nak tentukan waktu solat kita, ataupun waktu-waktu tertentu untuk ibadah kita. Maka ini bukan kemahiran dalam ilmu falak ataupun ilmu astronomi, dan nak mahir ilmu astronomi kena teori matematik. Bukan itu saja, penulis Al-Quran. Kalau kita tengok penulis Al-Quran di Malaysia ada, penulis Quran di dekat, ada di Shah Alam, ada pusat penulisan Quran di dekat apa ni, dekat tak silap saya Berjaya kan. Jadi Nasrul Quran dan sebagainya. Ada ustaz-ustaz ustazah kita yang menulis Al-Quran, dan mereka nak tulis tu bukan hanya kena tahu khat, bukan hanya mereka kena hafal Quran, mahir Quran, tapi mereka juga kena pandai matematik. Kenapa? Dia ada perkiraan dia. Berapa banyakkah huruf yang boleh ditulis untuk memastikan satu barisan ayat Quran ditulis tu mencukupi untuk ayat ini. Jadi dia kena pandai, nampak. Jadi sebab itulah orang Islam kena menguasai ilmu, kerana ilmu tu khazanah umat Islam. Dengan kita menguasai satu ilmu itu, kita dapat menyampaikan dakwah, dan dapat menyampaikan kebaikan. Begitulah juga harta, kemampuan harta dan sebagainya. Jika kita ada kemampuan, maka berniagalah dengan apa harta kita ada, dan kita niatkan untuk kita melaksanakan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu ada satu orang haji ni, dia beritahu pada saya bahawa dia kata, Ustaz, saya ada seorang mak, seorang mak saya ni, dia ni ada sawah padi belakang rumah. Rumah kami ni rumah sawah padi belakang rumah. Sebab apa? Sebab kami duduk di Kedah, dan memang itulah pendapatan ayah dan ibu dulu. Jadi sekarang anak-anak pun dah besar, anak-anak kerja bank, kerja macam-macam kerja dah bagus. Jadi ibu ni yang dah berusia, dia masih lagi nak buat padi belakang rumah tu. Sedangkan dia dah tak perlu buat dah. Anak-anak boleh bagi dah harta, boleh bagi dah duit sebagainya bulanan, dia memang dah cukup dah. Tapi mak ni masih lagi nak buat juga. Jadi akhirnya mak ni dia pun sebab dia nak buat juga kan, anak ni terpaksa tolong. Jadi banyak relung-relung padi kat belakang rumah tu, sebahagian anak dia buat, sebahagian mak dia buat. Menariknya, bila telah pun tumbuh padi-padi ni, yang anak dia buat jumlahnya sama sebenarnya, jumlah tanaman itu. Tapi yang anak dia buat padi tu dapat 8 kampit, 7 kampit saja padi. Tapi yang mak dia buat sampai 12, 13 kampit boleh dapat. Kenapa jadi macam tu? Rupanya bila tanya mak ni, mak, kenapa mak nak buat sangat padi ni? Sedangkan tak payah buat, kami boleh bayarkan api, air, belanja mak, dah lebih pada cukup dah. Lepas tu mak dia kata, sebenarnya aku nak buat padi ni sebab aku nak berzakat. Mak dia cakap, subhanallah. Rupanya berkat, dia kata dia nak berzakat tu, apa yang ditanam Allah jadikan lebih berkat. Dan sebab tu kita pun sama. Kalau kita ada pendapatan, kita bekerja ke atau sebagainya, ataupun anak-anak kita ke, pesan pada mereka, iaitulah niat kamu cari pendapatan ni bukan sekadar makan diri kamu saja, membayar nafkah kamu saja. Bukan sekadar itu, tapi niat kata dua benda. Pertama, dengan kerja ini, ya Allah, rezeki aku dapat, berkatkanlah supaya aku boleh berzakat, ya Allah. Itu pertama. Yang kedua, supaya aku dapat berhaji, dapat melaksanakan haji insya-Allah taala. Insya-Allah Allah berkatkan harta kita sehingga ia menjadi banyak dengan berkat. Maksud berkat itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan yang boleh dibuat dengan harta yang Allah kurniakan insya-Allah. Baik, seterusnya Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan buatlah baik kepada hamba Allah Taala sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Baik, apa maksud ayat ni? Kata mufassirin, Allah tuntut kita untuk buat baik setiap hari, dalam hidup kita ni, bersegeralah kita dalam buat baik. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan. Jadi pagi-pagi, harusnya kita berfikir apa patutnya? Kita berfikir apa benda baik yang aku boleh buat hari ni. Apa benda baik yang aku boleh gembirakan orang ke, jiran ke, ahli keluarga ke hari ni. Benda baik yang kita boleh buat. Jadi sebab itulah baginda Nabi SAW ajar kita 3 benda. Nak buat baik ni 3 perkara. Ringkasannya. Pertama, buatlah baik pada orang yang buat baik pada kita. Satu orang dia datang, dia buat baik pada kita, ataupun ahli keluarga kita ke, maka kata Nabi, balasilah ia dengan sama atau lebih, sebagaimana orang yang memberi salam.
Kalau orang bagi salam kat kita, orang bagi salam Assalamualaikum, kita boleh jawab sama, mesti jawab sama ataupun lebih. Jadi tak jawab tak boleh sebab ni wajib, ya. Maka jawab salam tu wajib. Jadi kalau orang tu jawab bagi Assalamualaikum, apa kita jawab? Waalaikumsalam ataupun Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tambah, itu lebih afdal, lebih baik. Maknanya Nabi suruh kita ni, kalau orang buat baik, kita balas dia dengan lebih baik. Jadi itu penting. Yang pertama, kalau tak boleh balas dengan apa yang dibagi pun, balaslah dengan doa, dengan kebaikan, dengan pujian, ya, supaya dia gembira, ya. Jadi yang keduanya seperti contoh yang pertama tadi seperti Nabi SAW. Ada satu kisah, seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ni dia suka belanja Nabi makan. Kerana dia kesian tengok Nabi. Dia bukanlah orang kaya, tapi dia suka belanja Nabi makan. Jadi satu hari dia panggil Nabi, "Ya Rasulullah, jom datang rumahku makan roti." Roti gandum. Jadi bila Jabir Rasulullah dah duduk, Nabi bagi roti pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tanya, ada tak benda nak cicah? Nak cicah dengan roti ni. Lalu Jabir ni, dia tak ada banyak harta kan. Dia nak buat kuah kambing ke apa, tak ada. Dia tak ada kemampuan. Apa yang dia selalu buat, dia selalu cicah roti tu dengan cuka. Dengan cuka. Cuka kurma macam itulah. Jadi dia bawa pada Nabi SAW cuka. Kan? Jadi akhirnya, Nabi pun cicah cuka tu Nabi makan. Nabi kata, inilah makanan yang sedap. Nabi puji supaya Jabir tu jadi gembira. Nampak tak? Jadi subhanallah, walaupun biasa je kan. Walaupun biasa saja makanan dihidangkan, tapi penghargaan Nabi itu sangat hebat. Sebab tu kita pun jadilah orang yang mudah menghargai. Dengan itu kita dapat keberkatan. Kerana orang yang buat baik pada kita tu pun gembira, dan dia juga mendoakan kebaikan kita, dan kita juga mendoakan kebaikan dia, insyaAllah. Yang keduanya, kita berbuat baik pada orang yang tak buat apa-apa pada kita. Jadi tu kita tidak memilih siapa untuk kita buat baik. Nampak dia ni tak kenal ni, tak payahlah. Kan? Yang kenal je buat baik. Yang kenal je betul-betul siapa. Antara Nabi kata, daripada dulu lagi, Nabi kata beri salam. Beri salam ni sebagai satu contoh kebaikan yang kita boleh buat. Beri salam. Afshus salam bainakum, kata Nabi. Berilah salam di antara kamu. Berilah salam kepada man ya'rif wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Jadi bagi salam ni pun tak boleh pilih-pilih, kan? Ni tak kenal ni tak payah bagi salam. Kenal, kenal bagi salam. Tak, kita bagi salam pada semua. Maknanya buat baik pada semua orang. Kerana apa? Ada satu kisah di hari akhirat nanti, kata Nabi SAW. Ada seorang hamba Allah, dijemput dia masuk syurga. Dia ahli syurga. Ketika dia nak masuk syurga, maka dia berdoa pada Allah. Dia kata, dia tanya pada Allah, "Ya Allah, mana dia dulu masa hidup dunia dulu? Aku dahaga sangat. Kemudian ada seorang ni, tak kenal dia siapa. Tak tahu muka dia macam mana, tak kenal dia siapa. Jadi akhirnya, dia ini dia berikan satu cawan air kepada aku. Satu gelas air pada aku. Lalu aku minum air tu. Mana dia orang yang bagi dia, ya Allah?" Jadi akhirnya dia beritahu orang ni dalam neraka. Maka dia doa, "Ya Allah, bebaskanlah dia daripada neraka. Masukkanlah syurga bersama dengan aku." Akhirnya dibebaskan. Dan dimasukkan di dalam syurga bersama dengan orang yang dia tolong tu. Maknanya apa? Buatlah baik pada siapa pun. Kerana kita tak tahu. Walau kebaikan kecil yang kita buat pada siapa yang kita buat, kita tak tahu. Mungkin dia ahli syurga Allah. Mungkin berkat doanya, akhirnya kita juga dimasukkan ke dalam jannah Allah Ta'ala. Jadi sebab tu buat baik pada semua. Buat baiklah pada orang yang tak buat apa-apa pun pada kita. Dia tak kenal pun kita. Rugi buat baik pada orang ni. Dia tak kenal kita pun. Terima kasih pun tidak. Sebab tak kenal. Tak apa. Sebab apa? Doa dia mesti ada untuk kita. Sebab apa? Dia akan ingat kebaikan tu. Jika dia pun tak ingat, Allah Ta'ala tidak akan pernah melupakan kebaikan hamba-hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar zarah kebaikan kita tu, kecil je, tapi tetap Allah akan balas kebaikan itu. Maka jangan risau buat baik kerana Allah Ta'ala. Baik. Ini yang disebut yang kedua. Dan yang ketiga adalah buat baik pada orang yang buat buruk pada kita. Jadi, buat baik pada orang yang buat buruk pada kita ni tingkatan tertinggi. Paling sukar nak buat, tapi paling besar pahalanya. Paling payah nak buat, tapi paling tinggi darjatnya bagi siapa yang boleh buat.
buat baik pada orang yang buat buruk pada kita. Kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi buat baik kepada orang yang banyak memusuhi Nabi. Orang yang musuh kepada Nabi, Nabi buat baik pada dia. Ya Allah. Kan ada banyak kisah macam ni. Sebagai contohnya seorang Yahudi yang selalu pagi-pagi letak duri, letak najis depan rumah Rasulullah. Rasulullah alihkan setiap hari. Satu hari tak ada dah najis tu. Tak ada duri tu. Nabi tanya ke sahabat, mana dia orang yang selalu letak ni? Rupanya Nabi kenal orang tu. Dan sahabat kata, oh orang ni anak dia sakit tenat ya Rasulullah. Kan? Kalau sebagian orang tu dah hari-hari dia kena, hari tu tak kena. Lepas tu dengar pula, oh orang yang selalu buat kamu ni sakit. Dia kata, biar rasa dia. Kan? Padan muka dia. Kan? Jadi selalu macam tu. Kan? Tapi Nabi SAW tak ajar kita macam tu. Orang selalu buat buruk pada Nabi, akhirnya Nabi dengar hari ni dia sakit. Nabi pergi ziarah dia. Nabi bawa makanan, Nabi pun bagi kata-kata yang baik. Dan anak dia yang sedang nazak tu Nabi suruh. Nabi kata, nak ke kamu masuk Islam? Akhirnya anak dia ni tanya ayah dia hari-hari buat buruk pada Nabi, nampak baiknya akhlak Nabi, akhirnya masuk Islam anak dia. Dan dia juga masuk Islam. Nak beritahu kata hebatnya akhlak Nabi ni, sampaikan orang yang buat buruk pada Nabi, musuh Nabi pun Nabi buat baik, sehingga kan mereka itu pun akhirnya bukan menjadi, maknanya apa, musuh berterusan, tapi akhirnya jadi sahabat pula, jadi orang yang beriman pula kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hebat Jadi sebab itulah juga kita tengok kisah macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam dan dia beritahu bila dia masuk Islam, Nabi sangat gembira. Dia beritahu, dulu ya Rasulullah, masa kamu sebelum aku Islam, aku selalu menyusahkan perjuangan kamu. Kamu bagi dakwah pada satu orang ni, lepas tu kamu pergi, aku akan pergi pada orang tu dan suruh orang tu jangan ikut kamu. Itu antara musuh Nabi adalah Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Dan Sayyidina Umar nak bunuh Rasulullah sebenarnya, tapi Allah bagi hidayah. Dan seorang lagi namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni pun selalu nak buat macam-macam pada Nabi. Sehingga dia upah orang letakkan bangkai unta atas Nabi yang sedang sujud pada Allah. Jadi menariknya bila Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah beritahu, wahai Umar, sebenarnya dah lama dah aku doa pada Allah. Apa dia doa Rasulullah? Iaitu supaya Allah bagi hidayah kepada kamu. Di antara dua Umar, baina Umarain. Di antara Umar Al-Khattab dan juga Amr bin Hisham. Agar Allah bagi hidayah. Tapi akhirnya Allah pilih kamu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin Hisham, Abu Jahal, dia tak nak terima hidayah. Dan akhirnya dia mati dalam kekufuran pada Allah Ta'ala. Rupanya musuh Nabi ni, Nabi tak pernah doa buruk pada mereka. Nabi doa pun doa kebaikan agar mereka dapat hidayah. Sebab Nabi tahu, kalaulah mereka ni menjadi musuh aku, tapi kalau mereka masuk Islam, mereka boleh bantu agama Allah. Nampak tu? Hebat Subhanallah. Tapi hebatnya, bila Nabi doa pada Sayyidina Umar Al-Khattab dapat hidayah, Nabi doa supaya Amr bin Hisham, Abu Jahal dapat hidayah. Abu Jahal tak terima hidayah. Tapi berkat doa Nabi, anak dia masuk Islam. Anak dia nama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni akhirnya masuk Islam. Dan Ikrimah ni mati syahid ketika peperangan. Subhanallah. Dan itu hebatnya. Sebab itulah kita, janganlah macam sebagai orang tu kan. Sebagai orang tu dekat Gunung Everest tu, orang buat buruk pada dia, doanya apa? Dia doa juga pada orang tu. Tapi doanya, ya Allah, bagilah dia mati cepat. Sebab apa? Sebab dia tak puas hati pasal orang tu selalu buat buruk pada dia. Tapi kita dah ada ilmu ni, tak apa, sabarlah. Kadang-kadang Allah bagi ujian macam tu. Benda lain dah okey dah, tapi datang ada orang tak suka kat kita. Tiba-tiba je kan. Sabarlah kan. Mungkin tu ujian Allah pada kita. Jadi kita doalah, ya Allah, berilah hidayah pada dia. Bukalah hati dia agar dia nampak kebenaran, agar dia beriman kepada kamu, ya Allah, agar dia dapat kebaikan, insya-Allah. Dan semoga dengan itu kita dapat pahala. Kalau dia dapat hidayah, kita dapat pahala besar kerana doa kita yang baik itu, insya-Allah. Dan kita dapat pahala kesabaran yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang berjaya dan bahagia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya fakir ini.
Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan, apa kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin ada soalan ke apa ke, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, iaitulah Hajah Saidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ustaz buka soalan kepada yang nak bertanya. Sebarang soalan yang Ustaz ya. Okey, silakan. Ya. InsyaAllah. Nampaknya semua dah faham kot, insyaAllah. Dia Ustaz kan, maknanya dah faham dah tu. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Arif Fakih atas perkongsian ilmu ini, yang mana dunia ini adalah jalannya, manakala akhirat itu sebagai tujuan atau matlamat. Kerana dunia ini hanyalah jambatan menuju akhirat. Jelaslah akhirat ini adalah ilmu penting yang bernilai, yang bernilai tinggi dalam pengabadian hidup kita di sana nanti. Oleh itu, nikmat dunia ini perlulah ditukar kepada bagi mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kebahagiaan akhirat kelak. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman manfaat kita semua, dan ucapkan terima kasih kepada pengajar slot program kita pada pagi ini. Semoga dikurniakan keberkatan rezeki dan umur ya, dan bagi menangguhkan majlis Ustaz kita, dipersilakan Ustaz untuk tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Ustazah.